Apakah yang bakal berlaku pada minggu depan? Daripada kelesuan kita menangani COVID-19 hinggalah menyandarkan harapan kepada vaksin pelindung. Adakah PKP bakal disambung? Apa pula cerita mengenai euforia aplikasi Clubhouse di Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ikuti perkongsian saya Zulfitri Yusof dalam Fokus Minggu Depan. Demikian antara rencana dan perkara yang bakal berlaku pada minggu hadapan. Akan tetapi, kita suka juga melihat kepada apa yang berlaku sepanjang minggu ini. Cerita mengenai kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerima CEO yang baru dan juga iSinar yang diberikan tanpa syarat adalah antara perkara yang menuntut dan juga memberikan perhatian utama dan menarik perhatian utama masyarakat pada minggu ini. Akan tetapi, apakah kesannya pada minggu hadapan? Ada yang mengatakan bahawa pengumuman dividen KWSP akan diumumkan pada minggu depan. Untuk bercerita mengenai perkara ini, saya bersama dengan Ibrahim Sani, editor bisnes Astro Awani pada petang ini. Ibrahim, KWSP pada minggu lepas kita bercerita daripada CEO sehinggalah kepada iSinar, akan tetapi itu sudah pasti memberikan kesan ataupun memberikan impak kepada pengumuman dividen KWSP. Adakah benar ini diumumkan pada minggu hadapan dan juga bagaimana kita meramal apa yang bakal berlaku? Kalau kita tengok tahun-tahun lepas, biasanya pengumuman KWSP dividen adalah sekitar minggu ketiga ataupun minggu keempat setiap tahun. Contohnya tahun lepas, pengumuman dividen adalah pada 21 Februari. Jadi kalau kita nak benchmark apa yang akan berlaku pada tahun ini, kita mungkin dapat saksikan pada minggu ini pengumuman daripada KWSP tentang dividen pada untuk tahun 2020. Ini juga akan merupakan sidang media terakhir untuk outgoing CEO Tunku Ali Zakri kerana Amir Hamzah, CEO baru KWSP akan mengambil alih berkuasa 1 Mac 2021. Dan dari segi apa yang akan diumumkan, dia kata ia betul diumumkan pada minggu depan, kita dapat saksikan satu dividen pengumuman yang agak tinggi, sekitar 5.5% plus minus about 0.5. So antara 5% ke 6%. Ini adalah antara range yang telah pun diberikan oleh beberapa pakar ekonomi kerana mereka membuat analisis berbanding dengan pendapatan investment ataupun pelaburan bersih. So, pendapatan pelaburan bersih untuk 9 bulan pertama untuk KWSP pada tahun lepas adalah sekitar 38 bilion. Jadi andai kata pada suku terakhir tahun lepas mereka mendapat sekitar 8 ataupun 9 bilion ringgit dari segi pendapatan pelaburan bersih, maka mereka boleh ataupun mampu untuk membayar sekitar 5% dividen. Jadi kalau kita tengok 5% dividen, ini adalah antara angka yang agak bagus jika dibandingkan pada tahun 2019. Dividen pada KWSP adalah sekitar 5.45. Jadi kalau kita boleh memadai angka 5.45 seperti mana kita dapat saksikan pada tahun 2019, maka boleh dikatakan agak baguslah, agak lumayan.
Antara Ibrahim, sebab Zul, go ahead. Ibrahim, apa sebabnya angka ini diletakkan dan juga antara angka yang bagus untuk dividen KWSP sedangkan pandemik dan juga beberapa polisi dalam KWSP itu seolah tidak memberikan satu kelebihan kepada KWSP sepanjang tahun lepas. Tapi mungkin apa faktor-faktor yang kita dapat fahami, Yem? Zul, benda kalau ada pandemik, dia jadi murah. Jadi bila benda murah, fund managers dia akan masuk dan dia akan beli saham-saham benda-benda ni pada harga yang murah. Dan kalau kita tengok serata dunia, melainkan Indonesia contohnya, semua harga-harga saham ataupun all the other equity prices semua dah naik. Jadi disebabkan perbezaan masuk pada harga yang murah dan exit pada harga yang tinggi, ini memberikan satu peningkatan terhadap pelaburan dari pendapatan pelaburan. Itu satu. Dua is product diversification. Diorang ada satu agenda nama dia pengurusan strategik aset khas ataupun strategic asset management, di mana KWSP menggunakan sekitar 30 hingga 40% daripada jumlah aset mereka untuk melaburkan di pasaran luar negara dan juga di pasaran equity. Jadi ada beberapa peningkatan terhadap pelaburan di luar negara dan juga equity di luar negara telah memberikan satu ataupun membuahkan satu hasil yang agak lumayan untuk KWSP. So ini antara dua benda yang diorang telah dapat keuntungan lah. Satu. Dua adalah tentang cara KWSP membayar dividen. Menurut akhbar The Age, satu analisis telah dijalankan di mana setiap 1% dividen yang dibayar oleh KWSP, mereka memerlukan sekitar 8 ataupun 8.5 bilion ringgit daripada pendapatan pelaburan bersih. Jadi kalau kita dapat saksikan, kalau kita nak KWSP bayar 5%, maka 5 kena darab 40 ataupun 45, then that would get you about the same amount of 45 billion pendapatan pelaburan. Jadi dari working backwards, kita nak diorang bayar 5%. Andai kata EPF memerlukan 8.5 bilion ringgit pendapatan pelaburan untuk setiap 1%. So 8.5 times 5 dapatlah sekitar 45 bilion. Jadi already 9 bulan pertama tahun lepas kita dah dapat tengok diorang dapat 8 bilion. Can they get another 45 or 46 billion? Jawapan dia mungkin boleh. Sebab to get that amount in the final quarter, tak munasabah kalau kita cakap diorang dapat 50 billion ke apa benda kan. Tapi kalau if they get the same amount pada last quarter, sama seperti diorang dapat pada first quarter last year, insyaAllah they can get the amount. Maksudnya insyaAllah juga pencarum akan menerima kabar yang gembira untuk dividen KWSP. Tapi Ibrahim, kalau kita bercerita mengenai KWSP, itu perkara betul dan juga menjadi tumpuan kita minggu depan. Tapi saya ingin bawa perbincangan kita pada petang ini bercerita mengenai aplikasi Clubhouse. Ini aplikasi yang muncul pada Mac 2020 tapi boleh dikatakan hanya meletup sekitar sebulan yang lalu. Di mana aplikasi ini berasaskan perbualan audio, anda boleh ikuti perbualan, temu bual, diskusi pelbagai topik seperti mendengar podcast, cuma ianya secara langsung dan juga eksklusif. Eksklusif kerana hanya dengan jemputan saja anda dapat menyertai Clubhouse dan juga hanya ada di platform Apple saja pada ketika ini. Ibrahim Sani difahamkan memang sudah bergiat aktif dalam Clubhouse. Sejauh mana anda mendapat diskusi, cerita-cerita pasal ekonomi, pasaran saham? Kerana ini adalah bentuk eksklusif dan mereka yang menyertai juga adalah pemain-pemain industri. Mereka-mereka yang sangat prominent dalam pelbagai bidang di Malaysia ini. Jadi mungkinkah Ibrahim Sani juga mendapatkan sedikit sebanyak gosip ataupun perbincangan yang relevan untuk kita melihat pada minggu depan apabila Ibrahim mencaturkan atau mencongak angka dividen dan sebagainya? Saya pasti itu juga yang dibincangkan di Clubhouse, Ibrahim. Ya, isu dia sekarang, Clubhouse ni, dia baru dekat Malaysia. Tapi memang betul pun, sejak Mac tahun lepas. Mark Andreessen dengan Ben Horowitz, dua venture capitalist yang tubuhkan Clubhouse ni. Tapi antara terma penggunaan Clubhouse ataupun terms of use atau terms of service untuk Clubhouse, pengguna tak boleh rekod perbualan dalam Clubhouse. Pengguna tak boleh screen grab dan share dekat social media
ataupun kalau buat demikian boleh dapat lifetime ban. Namun demikian disebabkan kegairahan pengguna di Malaysia dan sebagainya, ramai juga yang dengar perbualan ataupun join perbualan dekat Clubhouse, lepas tu dia share kat social media. Jadi saya tak tahu sama ada Clubhouse akan ambil tindakan terhadap pengguna-pengguna macam ni lah. Tapi disebabkan parlimen tutup, banyak ahli-ahli parlimen di pembangkang dan juga kerajaan telah pun bercampur aduk dengan pengguna macam saya yang kuat sembang dekat Clubhouse, dan diorang bergiat aktif untuk membidas segala perception ataupun segala komen yang telah dibuat. Seperti contoh, Tengku Azmil daripada Khazanah memberikan satu defense argument yang agak komprehensif terhadap isu-isu tentang GLC ataupun syarikat berkaitan dengan kerajaan. Semalam saya ada buat satu perbincangan di Clubhouse di mana Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim join bilik tu. Dia pun membidas komen-komen saya. Saya ada sembang pasal Aisina dan sebabkan ada perubahan ataupun ada perkembangan tentang macam mana Malaysians boleh ambil duit tanpa syarat. Jadi dia defend cara ataupun mengapa Aisina patut dibuat tanpa syarat. Jadi there's a lot of conversation yang tengah hangat berlaku. Tapi Zul, sekarang ni ramai kolik kita dekat Sarawak ni tak boleh masuk Clubhouse sebab diorang tak ada, bukan tak ada invitation, tapi tak ada peranti iOS ataupun Apple. Jadi disebabkan ramai pakai Android lagi. Terkeluar Tapi Ibrahim, ramai juga yang mengatakan bahawa Clubhouse ni eksklusif. Ada yang nakal kata, oh ini perbincangan T20 sahaja, menyebabkan ada perbualan-perbualan ataupun trade di Twitter tu dah makin kurang dalam seminggu dua ini kerana semua berkumpul di Clubhouse. Tapi ada juga yang kembali ke Twitter untuk membincangkan apa yang berlaku di Clubhouse. Jadi Ibrahim Salim melihat bagaimana ini adalah satu dinamik yang baru dalam perbincangan topik. Ibrahim tadi kata betul parlimen tak dapat bersidang, ahli parlimen semua bercerita di Clubhouse. Tapi bagaimana sebenarnya akhirnya nanti ini menggerakkan satu kepimpinan fikiran yang baik dan sebagainya. Dan adakah ianya benar bersifat eksklusif semata-mata ataupun ada yang mengatakan bahawa Clubhouse adalah geng T20 yang bercerita mengenai B40 dan sebagainya. Apa ceritanya itu Ibrahim? Kita ada sekarang siapa yang ada iPhone. Jadi kalau kita tengok population of Malaysia, iPhone penetration tak sebegitu ekstensif berbanding dengan peranti Android. Dari situ pun kita dah dapat tengok jenis orang yang masuk Clubhouse buat masa ni. Tapi diorang ada juga menyatakan bahawa fear of missing out menyebabkan ramai dah beli pun Apple devices untuk join this conversation. Jadi tengoklah kalau perbincangan tu tak menarik ke apa ke, you can tak ada paksaan. Macam there's no compulsion in religion, macam tu juga there's no compulsion in Clubhouse. Kalau tak nak join tak apa. Tapi kalau tak boleh join, janganlah cakap T20 je yang ada dalam tu. Okey, tapi itu je lah sebenarnya. Tapi Ibrahim, mungkin adakah ini sementara ataupun dinamiknya satu perkara yang perlu kita raikan dan akan ada dinamik-dinamik yang baru dalam masa-masa yang mendatang? Kerana platform media sosial yang ada pada hari ini sama ada boleh dimanipulasikan dengan cara dan juga strategi tertentu. Mungkin itu kelebihan yang ditawarkan oleh Clubhouse pada pandangan Ibrahim. Mungkin kalau menjelang GE ke-15 nanti sesuatu perkara yang baru dibawakan oleh Clubhouse berbanding dengan aplikasi Facebook ataupun Twitter yang berlaku sejak 10 tahun atau 12 tahun yang lepas. Ada satu benda yang kita kena tengok. When was the last time social media aplikasi dilancarkan di pesada dunia? Not for the past 10 years. Itu yang penting. So Twitter 2007, 2008, Facebook 2004, 2005. Yang lain semua dah lingkup, Friendster ke apa ke semua dah bye-bye dah. Instagram sekitar 2010. Since then, tak ada aplikasi social media yang telah pun memasuki kita punya pasaran iOS ataupun Android. Jadi, for 11 years, dunia ni was starved of a fresh social media application. Bila keluar Clubhouse, memang semua orang akan gagal lah buat masa ni. Walaupun message dia tak adalah baru mana pun. Podcast dah ada for the longest time. Talk radio dah ada for the longest time. Tapi disebabkan konteks Clubhouse ditubuhkan, masa dia lancarkan dekat Malaysia, time kita pandemik, tak ada benda nak buat,
Lepas tu ramai yang nak ada idea ke apa ke, dia nak attack ke, dia nak defend ke apa ke. Jadi the timing is very interesting. Disebabkan itu, pertumbuhan pengguna di Malaysia di aplikasi Clubhouse dijangka pada saya lah. Jangkaan pakar ekonomi Ibrahim lah. Tak ada apa. Dia akan skyrocket. Dan bila dia akan skyrocket, then semua akan eventually ikutlah all these leaders ni. Seperti contoh, Anwar Ibrahim join Clubhouse beberapa hari lepas. Semalam Prime Minister kita Muhyiddin dah join. Ini hari Datuk Seri Najib dah join. Jadi bila diorang join, diorang bawa diorang punya pengikut-pengikut diorang akan masuk. Itu daripada segi politik. Dari segi bisnes pula, imagine kita susah nak dapat buah fikiran orang corporate leaders kat Malaysia sebab diorang semua ada corporate call, diorang semua ada processes yang melibatkan beberapa isu di mana media susah nak approach diorang. Tapi tengok-tengok CEO ni, CIO, CFO, CFO, C2, C ni semua masuk, and then diorang speak their mind, and then everything tak boleh record pun. Dan kita pun tak boleh sebenarnya sembang. Dan kita pun tidak boleh memetiknya dalam media. Memanglah sebenarnya. Jadi kita cerita tentang apa yang berlaku lah, rather than the context of it being discussed kan. Tapi bila diorang masuk Clubhouse dan sembang benda ni, kita pun nak challenge diorang. Kita pun tanya soalan yang very frank. Tapi as long as everything remains cordial, semua baik-baik belaka, semua tak guna perkataan kesat ke apa ke, semua faham. Semuanya okey. Ini satu example, Zul. Kita masa tu tengah adalah dalam perbincangan tentang pendidikan di Malaysia dan ada beberapa MP opposition dekat situ. Sekali ada satu government MP masuk, dia defend position kerajaan, semua position di kerajaan, dan walaupun satu bilik tu tak puas hati dengan dia punya explanation, tapi dia telah mengambil masa dan tenaga untuk memperhalusi polisi-polisi yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Jadi, it doesn't matter whether or not kita percaya ke tidak ke apa dia punya argument. It's the forum ataupun platform yang telah diberikan, dan Clubhouse setiap bilik tu is quite safe. Kita boleh sembang apa kita nak sembang. Dari situ, ia membolehkan kita untuk terus converse dalam satu senario di mana kita boleh reach out to the leaders. Itu yang menyebabkan Clubhouse sangat tertarik untuk pengguna-pengguna social media di Malaysia. Okey, Ibrahim, terima kasih berkongsikan apa yang berlaku di Clubhouse itu. Itu juga kalau misalnya ada info. Zul dah join belum? Zul belum lagi. Saya cuba untuk mengelak, nak tengok dulu bagaimana. Tetapi kalau ada masa nanti kita join. Nanti hantar invite dekat situ. Terima kasih Ibrahim Sani kerana berkongsikan cerita mengenai Clubhouse. Tapi sebelum tu kita bercerita mengenai KWSP juga. Tetapi kita masih lagi bergelut dengan COVID-19. Angka jangkitan setiap hari masih lagi 4 angka. PKP akan ditamatkan 18 Februari. Apakah maksudnya pada minggu hadapan? Itu kita bincangkan selepas ini. Adakah PKP 2.0 akan disambung selepas 18 Februari? Banyak sektor-sektor perniagaan sudah mula dibuka sejak minggu lalu. Tapi kita melihat juga kepada angka jangkitan harian masih lagi kekal pada 4 angka. Dan juga jumlah RT itu setiap hari masih lagi turun sedikit, tapi belumlah mencapai satu tahap yang boleh dikatakan selamat. Akan tetapi kita juga ingin mengetahui dan juga menyandarkan harapan kepada vaksin yang mula akan diedarkan ataupun mula dijalankan sekitar hujung bulan ini, dan juga kementerian ataupun kerajaan juga telah mengumumkan bahawa vaksin akan diberikan secara percuma kepada warga asing yang menetap di Malaysia. Ini perkembangan minggu lalu, sudah pasti menuntut perhatian kita pada minggu akan datang. Saya ingin bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, merupakan pakar perubatan kesihatan awam yang melihat kepada ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Assalamualaikum Prof. Prof, kalau diceritakan dalam perbualan tempoh hari, Prof mengatakan bahawa PKP bukanlah solusi kepada mencegah jangkitan COVID-19 dan juga membantu ekonomi. PKP 2.0 akan tamat pada 18 Februari ini. Banyak sektor-sektor perniagaan sudah pun dibuka di pavilion ataupun di pusat membeli belah juga dah ramai orang. Apa situasinya kini untuk kita melihat, Prof? Kerana apabila sektor perniagaan dibuka, peruncitan terutamanya sudah banyak dibuka. Cuti Tahun Baru Cina sepanjang hujung minggu ini juga menyaksikan bahawa ramai orang yang sudah mula keluar. Kita risau juga kepada angka jangkitan.
Dalam situasi itu, bagaimana Prof menjangkakan ataupun meramalkan tindakan strategik yang perlu diambil? Ya, terima kasih saudara kerana memberikan peluang saya memberikan pendapat mengenai keadaan sekarang. Seperti mana pandangan saya pada masa yang lalu tentang penggunaan PKP untuk mengawal pandemik COVID-19 ini, apa yang kita lihat sekarang, kita pasti bahawa PKP yang sedang kita jalankan sekarang ini tidak memberikan kesan yang positif dalam mengawal kes-kes daripada terus meningkat. Ini adalah kerana PKP yang kita laksanakan itu terlalu banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya adalah di mana kita dapati kaedah untuk melakukan enforcement yang agak rendah, dan pada masa yang sama rakyat agak mempunyai kesan yang begitu negatif disebabkan oleh kesannya terhadap ekonomi. Jadi apabila kerajaan membuka lebih banyak perniagaan-perniagaan yang akan dilaksanakan, maka saya pasti bahawa PKP ini tidak akan lagi berfungsi. Bagaimana kalau PKP ini terus dilaksanakan dengan terbukanya sektor-sektor ekonomi tertentu, bagaimana pembeli akan melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membangunkan atau menjalankan ekonomi ini. Jadi saya rasa langkah lain harus kita lakukan, dan salah satu daripada langkahnya adalah untuk terus memberikan pendidikan kepada ahli masyarakat supaya melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka dengan mematuhi SOP yang sedia ada, terutama sekali mengadakan penjarakan fizikal pada masa yang sama, membasuh tangan, menggunakan sabun dan sebagainya, iaitu personal hygiene. Ini harus kita laksanakan kerana kesan negatif daripada aspek ekonomi yang diberikan oleh PKP 2.0 ataupun PKP sebelumnya itu amat negatif sekali, dan ini tidak sesuai untuk sistem kesihatan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita menggembling tenaga supaya semua ahli masyarakat menyokong usaha-usaha kita untuk terus melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi saya rasa usaha yang gigih harus kita lakukan pada masa yang sama, menyiapkan strategi yang sesuai untuk dilakukan imunisasi, vaccination tadi. Prof, mungkinkah ini adalah fasa transisi antara kita berdepan dengan perintah kawalan yang tertentu dan juga untuk kita menerima vaksin COVID-19? Meskipun vaksin COVID-19 itu akan dijalankan dalam beberapa fasa, 3 fasa, dan orang awam secara keseluruhannya akan hanya menerima pada hujung tahun. Akan tapi bagaimana kita nak memahami proses dan mindset yang betul? Kerana mungkin ada yang kerana sudah setahun COVID-19 berlaku di seluruh dunia, mungkin ada yang sudah penat untuk berfikir untuk cuci tangan dan sebagainya, walaupun itu keperluan utama. Tapi kita tidak boleh alpa bahawa vaksin itu bukanlah penawar ataupun bukanlah solusi secara keseluruhan. Masih ada masa 6 bulan lebih kurang untuk semuanya untuk divaksin paling setidak-tidaknya. Pada pandangan Prof, apa mindset yang perlu ada di kalangan masyarakat kalau mahukan disiplin itu secara kendiri itu dilakukan? Jadi masyarakat harus mengambil tindakan yang positif untuk mengurangkan penularan ini, bukan dengan kaedah PKP yang kita laksanakan, tetapi mematuhi SOP-SOP yang kita adakan. Apa yang berlaku sekarang adalah PKP yang dilaksanakan ini menyebabkan masyarakat gelisah. Terutama sekali kita lihat apabila berlaku pengecualian yang dilakukan yang tidak berasaskan kepada fakta-fakta sains yang ada, dan ini menyebabkan masyarakat tidak menghormati lagi kaedah SOP yang kita laksanakan. Pada masa yang sama, enforcement SOP yang berlaku agak terpilih. Ada golongan-golongan mereka yang tidak diambil tindakan walaupun melanggar SOP, dan ini menimbulkan keresahan dan juga seperti backlash di kalangan ahli masyarakat. Jadi ini harus kita kawal. Lagi banyak kita laksanakan, lagi lama kita laksanakan PKP tanpa ada usaha-usaha untuk mendapatkan sokongan dan juga mendapatkan keyakinan pada ahli masyarakat, makin susah untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi mencegah penularan daripada COVID-19 ini. Jadi ahli masyarakat yang ada di negara kita harus kita gembling, harus mendapat sokongan daripada mereka. Kalau mereka menolak langkah-langkah yang kita cadangkan disebabkan oleh ketidakpuasan hati mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan, terutama sekali apabila PKP yang dijalankan serta penguasaan yang terpilih,
ini merupakan suatu perkara yang agak menyedihkan dan mungkin keadaan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Jadi usaha harus dilakukan supaya kita mengambil hati rakyat supaya sama-sama melakukan aktiviti-aktiviti yang mendapat sokongan daripada mereka. Dan ini juga penting untuk langkah seterusnya untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagaimana Prof melihat bahawa ini adalah satu putaran yang perlu dijalankan sekali, tidak terasing antara keduanya. Mungkin Prof dapat ulas di situ partisipasi masyarakat, percaya kepada vaksin dan juga patuh kepada SOP semasa, dan bagaimana itu dapat dilakukan dengan baik, Prof? Jadi pada masa yang sama, apabila kita menyiapkan strategi untuk melaksanakan imunisasi ataupun vaksinasi yang kita lakukan itu langkah yang amat besar, langkah yang penting bagi mengawal COVID-19 ini. Ahli masyarakat harus diberikan sokongan supaya mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang menjadi yang negatif terhadap pendapatan dan sebagainya. Jadi kita harus berusaha bersungguh-sungguh. Harus kita lakukan pendidikan kesihatan kepada masyarakat, menggembling usaha-usaha untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Ini yang penting. Kalau rakyat atau penduduk negara kita memandang perkara ini sebagai satu perkara yang negatif, ya, usaha yang dilakukan, maka ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita cuba elakkan. Jadi vaksinasi atau imunisasi yang akan kita lakukan ini adalah merupakan satu langkah yang besar, memerlukan sokongan daripada setiap anggota masyarakat, dan harus kita jalankan dengan cara komprehensif dan kita lakukan dengan cara yang baik dan diatur dengan baik. Prof, mungkin dapat komen sedikit mengenai kerajaan membuat keputusan untuk memberikan vaksin percuma juga kepada warga asing yang menetap di Malaysia, dan bagaimana kita kerjasama antara rakyat itu perlu seiring dengan keputusan yang dilakukan oleh kerajaan. Kerana dalam cerita mengenai kesihatan awam tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang perlu didiskriminasikan dan semua perlu dilakukan secara menyeluruh. Bagaimana ini perlu difahami dengan jelas oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Ya, Malaysia merupakan sebuah negara contoh dibandingkan dengan banyak negara-negara lain di dunia dalam melaksanakan apa yang kita sebut sebagai universal health coverage ataupun liputan kesihatan sejagat. Dalam liputan kesihatan sejagat ini, yang mana Malaysia dianggap sebuah negara yang berjaya mencapainya, satu perkara yang penting adalah kita harus memberikan layanan yang saksama kepada semua ahli masyarakat, termasuk juga pendatang-pendatang asing yang bekerja di negara kita. Jadi usaha untuk memberikan imunisasi kepada semua rakyat termasuk golongan ini harus kita lakukan. Jangan yang tertinggal, kerana fokus infeksi adalah daripada pekerja-pekerja asing. Kita lihat banyak kluster di tangan pekerja-pekerja yang bekerja di kilang dan sebagainya. Kalau mereka tidak diberikan imunisasi, maka mereka akan menyebarkan penyakit ini kepada ahli masyarakat. Jadi harus kita lakukan dan harus diberikan layanan yang sama seperti rakyat Malaysia yang lain juga. Prof, banyak yang kita ingin bincangkan, tapi mungkin minggu hadapan juga kita ada kesempatan untuk bertanyakan pandangan dan juga komen daripada Prof. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada petang ini. Itu dia tadi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid, pakar perubatan kesihatan awam langsung dari Kuwait. Fokus minggu depan berhenti di sini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami dan juga teruskan untuk mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan vaksin di laman mikro kami di astroawani.com. Saya Zulfitri Yusof, kita jumpa lagi.